المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسير ولا تؤسر، ربي تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dapat kita bersua lagi pada pagi ini. Ahlan wa sahlan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Haji Mustaqim bersama kita untuk tadabbur surah apa ni Ustaz? Al-Ma'un. Al-Ma'un, lanjutan daripada kuliah kita yang lalu, dan juga ahlan wa sahlan kepada para pecinta ilmu, sahabat jannah yang telah pun berada di Google Meet sejak pukul 6.45 pagi tadi di kuliah subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan nafas kita hari ini anugerah Allah berikan untuk kita hidup yang penuh barakah, dan Allah iringi perjalanan hidup kita dengan rahmat sepanjang hari ini, insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan kuliah duha kita, dengan segala sukacita silakan Ustaz untuk memulakan membaca umul kitab Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita teruskan dengan kuliah duha kita, seperti biasa diingatkan kepada para sahabat jannah pencinta ilmu, pastikan sentiasa offkan mikrofon. Mudah-mudahan kuliah kita berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala sukacita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri untuk menyampaikan tadabbur surah Al-Ma'un. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Ma'un, kita mula ayat yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita dah lalui tentang bagaimana Allah describe, Allah gambarkan orang-orang yang mendustakan agama, pendusta dalam agama. Perkara pertama yang dilakukan ialah yadu'ul yatim. Mereka menolak ataupun berlaku zalim kepada anak-anak yatim. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menggalakkan untuk memberi makanan bagi orang miskin. Mereka tidak menggalakkan untuk memberi makanan orang miskin. So perkataan yahuddu ataupun haddad yahuddu, dia ni gambaran dia macam kita kalau kita naik kuda. Macam kita naik kuda. Kan dia ada suara-suara yang kita buat. Hadada ni, yahuddu, hadada, maksudnya menggalakkan. Kalau orang Arab ni bila dia naik kuda, dia nak supaya kuda dia tu lebih laju, lazimnya dia akan kata hiya, hiya. So perkataan tu perkataan tu dipanggil hadada. Hadada, huddu. So dia membawa maksud ada bunyi ataupun ada saranan-saranan yang dilakukan berulang kali, yahuddu, yang dilakukan berulang kali untuk menyeru, mengajak, bagi, bantu orang-orang miskin. Bukan dia bagi makanan, dia ajak orang lain, dia seru orang lain, dia iklankan
dia buat kempen untuk bantu orang miskin. Tuan-tuan pernah nampak dekat negara kita buat iklan macam tu? Bantulah orang miskin. Ada. Dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan, sepanjang tahun ini, ada tak? Iklan beri galakan untuk bantu orang miskin. Dan iklan ini perlu dibuat oleh pembesar. Sebab sekarang ni Allah sedang kritik orang-orang yang sedang jaga Mekah. Politician, pembesar kota suci Mekah. Waktu tu bukan semua manusia, tak. Ini spesifik kepada pembesar-pembesar dekat kota suci Mekah. Bila mereka tak buat semacam ini, mereka hilang kelayakan untuk menjaga kota suci Mekah. Sebab surah selepas ini, surah Al-Kawthar, Allah lantik orang yang layak untuk jaga kota suci Mekah. Macam tu. So, bagaimana mereka hilang kelayakan? Pertama, kerana mereka mendustakan agama. Mendustakan cara hidup. Yang kedua, mereka melayan dengan kasar terhadap anak yatim. Dan yang ketiga ni, mereka tidak menggalakkan. Pimpinan sendiri tak menggalakkan. Why? Sebab dia malu kalau dia galakkan dan dia tak buat. Orang akan persoal. Kau suruh orang buat, kenapa kau sendiri tak buat? Kemudian Allah guna perkataan al-miskin. Al-miskin, tuan-puan. Miskin ni singular. Miskin ni singular. Dia plural. Plural dia masakin. Allah nak bagi tahu satu orang miskin pun dia tak berjaya nak galakkan dan nak tolong. Yang dia tolong siapa? Konglomerat, orang-orang kaya. Yang dia sibukkan apa? Oh, syarikat ini hampir bankrupt. Kerajaan kena bantu, kena tolong ni. Tapi satu orang miskin pun dia tak berjaya nak tolong. Malah dalam diary hidup dia terkini ada satu orang miskin yang dia kenal dan dia tak mampu, tak tergerak hati nak tolong. Allah letak perkataan al-miskin. Allah nak bagi tahu, Allah tahu orang miskin itu yang kau tak nak tolong. Sebab setiap kita, setiap pimpinan Arab tu, dia ada orang-orang miskin yang dia kenal tapi dia tak nak bantu. Macam-macam alasan yang digunakan. Dan cuba tengok perkataan ini. Ta'amil miskin. Ta'amil miskin. Selalunya kita memahami ta'amil miskin ini sebagai makanan, beri makanan pada orang miskin. Beri makanan kepada orang miskin. Cuma kalau kita translate semacam itu, beri makanan kepada orang miskin, dia punya perkataan dekat sini adalah ta'ami lil miskin. Dia kena ada lam dekat awal ni. Ta'ami lil miskin. Makanan bagi orang miskin ataupun beri makanan kepada orang miskin. Tapi Allah letak ta'amil miskin. Makanan milik orang miskin. Makanan tu orang miskin punya. Kita ni Allah beri rezeki sebagai tempat transit je. Orang miskin ni dia ada hak masing-masing. Dia ada makanan-makanan masing-masing. Dan makanan orang miskin itu boleh jadi di tangan kita.
Makanan orang miskin itu boleh jadi pada rezeki yang Allah transitkan pada kita. Allah bagi tahu, in your possession, pada harta yang kami beri di tanganmu, ada hak orang miskin yang kau kena bagi. Bayangkan jika kita gagal untuk beri, kita zalim. Bayangkan jika kita gagal untuk beri, kita zalim. So sekarang, ayat ketiga ini, Allah kata dia tidak galakkan rakyat dia, manusia lain, untuk berlaku adil, beri makanan orang miskin. So tugas pemimpin kena galakkan rakyat dia jadi baik. Kena galakkan rakyat dia untuk bantu anak yatim, muliakan anak yatim, bantu orang miskin, bantu orang susah. Bukan mengkayakan poket masing-masing. Dan sangat menakjubkan bila Allah sebut dua PL utama ni, kan, yadu'ul yatim, la yahuddu ala ta'amil miskin, adalah perkara berkaitan mendustakan agama. So rupanya agama itu terbina pertamanya bila kita dapat menjaga hubungan dengan manusia. Semalam khutbah semalam, ada satu hadis daripada Abu Darda. Hadis daripada Abu Darda. Nabi bersabda, maukah jika aku khabarkan kepada kamu perkara yang lebih utama dari puasa, solat dan sedekah? Perkara yang lebih besar darjatnya dari puasa, solat dan sedekah. Para sahabat berkata, sudah tentu wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih dan rosaknya orang yang berselisih adalah pencukur. Apa maksud pencukur? Kita berselisih ni, bila kita berselisih dengan orang lain, perbuatan itu akan mencukur segala amal kebajikan yang kita pernah buat. So kita belum diiktiraf, dikira sebagai orang beragama jika akhlak kita terhadap orang lain belum dilaksanakan dengan baik. Yang Allah highlight adalah mereka-mereka yang dari sudut sosialnya kurang. Anak yatim kan kurang sosialnya. Orang miskin kan kurang sosialnya. Mereka tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Mereka basically kurang kasih sayang. Orang miskin kurang peluang. So miskin daripada perkataan masaka dan sakana. Masaka ni tertahan. Sakana ni terhenti. So miskin adalah orang yang tertahan dan terhenti. Tak boleh nak move on. Selalu miskin kita kaitkan dengan mereka-mereka yang tak punya wang dan harta. Tak punya wang dan harta. Tapi boleh jadi miskinnya adalah orang-orang yang
bankrupt. Dia tak boleh nak buat apa. Kan tertahan harta dia. Ataupun mereka-mereka yang banyak komitmen. Contoh, suami dia gaji 20,000. Okay? Saya pernah jumpa, suami gaji 20,000. Engineer. Isteri suri rumah. Anak dia 8 orang. Anak dia 8 orang. 7 daripadanya sedang belajar. 7 daripadanya sedang belajar. 3 yang di atas universiti, 3 lagi sekolah menengah, 1 sekolah rendah, dan 1 lagi taska tadika. 20,000 tak cukup, tuan-tuan. 20,000 tak cukup. Kos tinggi dengan komitmen. Tapi bila kita lihat 20,000 gaji, ini T20. T20. Sedangkan satu sudut yang lain, kalau dikira komitmen dan tanggungan dia, dia sudah masuk kategori miskin. Masaka dan sakana. Dia tertahan dan dia tak bebas. Macam mana dia nak pusing? Dan orang-orang jenis macam ni sangat ramai. Sangat ramai. Tapi mereka dah tentu malu, segan nak minta bantuan, nak tolong. Terutamanya dari sudut apa? Maruah dia, pandangan masyarakat, yang rata-rata kita belum faham, belum tahu. Dan sekarang ni banyak keluhan-keluhan dari M40. Bantuan ni dapat pada B40, M40 yang sangat mudah jatuh miskin, miskin bandar terutamanya. Ramai. Itu tu kita hanya pandang dari dimensi kepunyaan harta, gaji. Tapi mereka yang tertahan tak boleh nak move on. Emosinya. Dia juga masuk dalam masaka sakana ni. Kan satu sudut yang lain. Tertahan diri dia. Dengan hutang mungkin. Dengan apa? Pembiayaan mungkin. PTPTN-nya mungkin. Kan ramai je pelajar-pelajar yang tertahan dan tak boleh nak move on. So, pemimpin dia perlu galakkan untuk masyarakat ni, jom kita saling membantu, saling bantu. Nah, ini kalau syarikat-syarikat besar, diberi pelepasan cukai. Tapi yang di bawah, cukai dinaikkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan rupanya orang-orang semacam itu Allah letakkan peruntukan khusus untuk mereka. Dan peruntukan itu adalah melalui kita. Peruntukan tu melalui kita. So, 2 ayat tentang komitmen hubungan kita dengan masyarakat. Dan bila sebut mendustakan agama, Allah mulakan dengan hubungan kita dengan manusia. Ayat keempat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang lil musallin, orang-orang yang menjadi ahli sembahyang. Celakalah orang-orang yang sembahyang. Ya. Kita tengok, ini hubungan dengan masyarakat dan salat hubungan dengan Allah.
Sepatutnya bila sebut mendustakan agama, dia kena dahulukan hubungan dengan Allah berbanding hubungan dengan manusia. Tapi Allah dahulukan hubungan dengan manusia dulu. So boleh jadi dia atas tikar sembahyang hari-hari, tapi bila dengan orang, dia tak ambil pusing. Mendustakan agama dengan penunggang agama. Penunggang agama, dia menggunakan agama untuk kepentingan diri dia. Dan penunggang agama bermula ayat 4. Penunggang agama ni bermula ayat 4. Lebih kurang sama je, dustakan agama, penunggang agama. Fawailul lil musallin. Dan sekarang ni, fokus surah ini kepada siapa? Kepada Quraisy Mekah. Kepada Quraisy Mekah. So, untuk kita memahami ayat ni, kita kena tahu bahawa ayat ini ditujukan kepada Quraisy Mekah dan bukan kepada umum semua orang. Selalu bila kita jumpa ayat ni, kita terus ajukan ataupun kita terus menisbahkan ayat ni kepada semua orang yang solat. Tak, bukan. Ini Allah kritik pembesar-pembesar Quraisy di Mekah. Lil musallin, kecelakaan ini adalah untuk pembesar-pembesar Quraisy yang kafir, yang mereka ada bentuk ibadah sendiri. Dan ibadah itu pun mereka cipta tanpa berdasarkan wahyu, tanpa berdasarkan ajaran Nabi terdahulu. Ialah siapa yang mengajar mereka untuk tawaf keliling Kaabah dalam keadaan tanpa seurat benang? Mereka cipta ibadah mereka. Lil musallin. Allah tidak kata fawailul lil apa? Ya. Celakalah bagi orang-orang yang solat dan mereka mencipta ibadah dia. Alladzina hum an salatihim sahun. Ayat yang seterusnya ini lebih jelas. Mereka-mereka alladzina hum, yang bagi mereka an salatihim, terhadap solat yang mereka cipta, solatihim, solat mereka. Bukan solat dari Tuhan, solat mereka. Alladzina hum an salatihim, solat yang mereka cipta, mereka sendiri buat cara nak solat tu, sahun, mereka lalai. Depan orang, mereka lah kelihatannya orang paling beragama. Tapi Allah reveal apa dalam hati mereka. Hati mereka lalai. Tidak pun ada secebis ingatan pada Tuhan. Tak. Mereka laksanakan untuk apa? Untuk undi. Dekat Malaysia tak ada. Mungkin dekat Zimbabwe ke, dekat Papua New Guinea ke, dekat Surinam sana ke. Hampir nak election, baru nampak. Dekat masjid, dekat surau.
Alladzina hum an salatihim sahud. Dan Allah kata an salatihim. Allah tidak kata fi salatihim. Cuba tengok Cuba tengok beza. Dia ada an, ada fi. Kita tengok dekat surah Mukminun. Surah Mukminun. Alladzina hum fi salatihim. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini pasti berjaya orang beriman yang di dalam solat mereka, mereka khusyuk. Di dalam solat mereka, mereka khusyuk. Allah guna fi. Tapi dalam surah Al-Ma'un, Allah guna an. Apa beza fi dengan an? Fi ini di dalam. Kalau inilah solat, inilah batas solat, fi ini di dalam. Di dalam dia. Kalau an, ini solat, yang ini solat, an ni di luar solat. So, alladzina hum an salatihim sahun, mereka lalai. Mereka lalai dari melakukan solat. Masuk waktu maghrib, masih lengah-lengah. Waktu isyak, bila ada orang baru dia nak buat. Itu an. Terhadap waktu. Dan ini rahmat besar dari Allah. Sebab kadang kita dalam sembahyang kita pun kadang banyak masanya fikiran kita tak fokus pada sembahyang. Lebih banyak menerawang. Lagi-lagi kalau solat tarawih. Imam baca panjang pula surahnya. Dah kita pula tak faham. Nah, mulalah kita nampak sejadah tu. Macam muka babi lah. Tu kan macam tanda salib tu. Rajin pula nak tengok corak dekat sejadah. Allah tak kata alladzina hum fi salatihim sahun. Kalau tak kita sendiri kena. Tapi an salatihim. Terhadap masa-masa dan waktu sembahyang tu. Mereka sendiri melalaikan apa yang disebut sebagai sembahyang. Sembahyang bukan sebagai prioriti. Sembahyang tu sampingan. Mereka melalaikan sembahyang tu. Sembahyang tu tidak dilihat sebagai keutamaan. Hidup dia bukan revolving. Hidup dia bukan berpaksikan sembahyang. Sepatutnya kita punya hidup ni tuan-puan, hidup kita perlu berpaksikan sembahyang. Macam mana berpaksikan sembahyang? Pergerakan kita, kalau kita nak musafir ke, kalau kita nak bekerja ke, kalau kita nak beriadah ke, terutamanya ni, kan semalam hari Malaysia, hari ni Sabtu, besok Ahad. Kan cuti 3 hari, kita nak pergi berjalan. So, antara yang kita plan sebelum keluar berjalan ialah dekat mana nak solat. Bila masuk waktu solat nanti macam mana? Solat tu patut jadi paksi. Kita nak keluar waktu bila? Sebelum subuh. Kalau ada Jumaat, kita kena keluar sebelum subuh. So, kalau keluar selepas subuh, wajib sembahyang Jumaat. So, kita berjalan ni, kita hidup ni, paksi kita solat tu. Zuhur nanti macam mana? Asar macam mana? Nah, plan perjalanan. Tapi ada orang yang tak begitu solat ni nanti.
Singgahlah mana-mana nanti boleh solat. No, anda bermusafir. Anda perlu tahu nak niat takdim ke ataupun takhir. So kalau niat takhir, bila dah sampai tu, sengaja lewat-lewatkan hampir waktu maghrib nanti baru solat asar dan zuhur macam tu. Janganlah macam tu. Solat tu perlu diutamakan. Solat tu perlu diutamakan. Alladzina hum an solatihim sahun. Dalam waktu solat itu diabaikan. Alladzina hum yura'un. Dan bila mereka solat, mereka nak tunjuk-tunjuk. Sahun dan riak. Yura'un ni riak. Sahun ni adalah perbuatan hati. Riak juga adalah perbuatan hati. Kita tak tahu orang tu riak ke, orang tu lalai ke, kita tak tahu. Tapi Allah bagi tahu. Mereka-mereka yang melalaikan solat dan riak. Mereka-mereka yang lalaikan solat dan riak adalah orang yang mendustakan agama. Dan sekarang tolong ambil cermin. Tengok diri kita, tengok muka kita dekat situ. Kita lalai tak solat? Atau kita ada tak rasa nak tunjuk pada orang yang kita ni ahli ibadah, ahli solat? Jika ada, maka kita perlu berubah. Kerana kalau kita tak ada usaha untuk berubah, maka kita sebenarnya terkait dengan surah ini. Mendustakan agama. Tak perlu tunggu sampai ada satu sijil keluar. Dikeluarkan oleh apa? JAKIM ke, Jabatan Agama Negeri ke, mahkamah ke. Anda pendusta agama, baru kita nak sedar. Tak. Ambil cermin, tengok. Bagaimana hubungan kita dengan anak yatim? Bagaimana hubungan kita dengan orang miskin? Dan bagaimana cara solat kita? Bagaimana kita mengutamakan solat? Bagaimana waktu kita laksanakan solat? Hati kita bagaimana? Ya, asalnya surah ini ditujukan kepada kafir Quraisy. Dan itu waktu tu, di zaman Nabi. Mereka orang pertama yang dengar ayat-ayat ini dibacakan. Buat mereka, hum, solatihim, alladzina hum, mereka. Kenapa Allah sebut mereka? Allah nak jarakkan. Allah nak jarakkan antara Allah dan mereka. Mereka ni jauh. Pihak ketiga. Allah menyampah, tak suka. So, dijauhkan jaraknya. So, kita juga perlu muhasabah. Adakah kita berkelakuan semacam itu? Jika masih kekal begitu, tanpa berubah sampai akhir hayat, ya, kita mungkin termasuk dalam yukadzibu biddin. Mendustakan agama. Maksud mendustakan agama, kita tidak nilai agama itu sebagai berharga dan bernilai yang perlu dipertahankan. Itu kalau kita tengok cermin dan kita rasa kita macam tu, itu lebih bernilai berbanding kalau kita tengok cermin, kita tak rasa apa-apa. Dan kita khawatir bila sampai depan Tuhan nanti di Yaumil Mahsyar, kita baru sedar yang kita tak buat apa-apa. Itu lebih sadis. Dan ayat ketujuh, Allah kata wa yamna'unal ma'un. Yamna, enggan. Yamna ni
Enggan. Apa maksud enggan? Tak nak. Mana dia punya keterangan tu yamna, yamna. Oh, okey. Sebelum tu, Imam Ash-Shawqani dia kata tentang an solatihim ialah berkaitan Allah menegur mereka yang tidak jaga solat. Allah menegur mereka yang tidak jaga solat. Sekejap ya. Tabi'an Rasulullah qayyuban wa in kana sakibun. Okey. Dia kata ayat ini an solatihim ini berkait dengan ada yang solat dan kadang tidak. Dia kadang solat, kadang tidak. Ikut occasion. Kalau dekat office sebab ramai-ramai, dia solat lah. Tapi waktu cuti, subuhnya tu subuh gajah. Kadang solat, kadang tak. Kalau waktu ramai-ramai, solat. Kalau waktu cuti dekat rumah sorang-sorang, dia tak solat. Kadang solat, kadang tak. Kemudian ada jenis pula, dia tidak jaga syarat-syarat dan kewajipan sewaktu melaksanakan solat. Dia tak jaga tata cara solat tu. 14 rukun tu tak jaga. Kan dari 14 rukun tu kita ada rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli dan rukun fi'li. Dan rukun qauli salah satunya ialah takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ni dia ada syarat dia. Tangan perlu diangkat. Bacaannya takbir Allahu Akbar. Dan bacaan tu perlu kuat, sekurang-kurangnya kita sendiri dengar. Dan bacaan itu tak boleh terputus. Tak boleh Allah. Dia kena complete Allahu Akbar. Dia tak boleh Allah. Tak. Atau dia angkat je. Tak bunyi. Tak sah. Tu'an solatihim. Fatihah perlu dibaca, bukan niat. Kalau doa istiftah tu, itu sunat. Sunat ni apa dalam hati pun tak apa. Tapi ni Fatihah. Fatihah pun senyap. Dia bukan sembahyang. Bukan dalam hati itu bukan baca. Siapa yang baca dalam hati? Apa maksud istilah baca dalam hati? Hati itu niat. Hati ni niat. Bila baca, kena sebut, kena ada suara. Sekurang-kurangnya telinga kita dengar. Itu maksud baca. Ya, tahiyat akhir pun sama sebab dia rukun. Salawat tu rukun. Bukan sunat. Rukun qalbi tu niat. Satu je rukun qalbi. Niat. Yang lain dia ada qauli dengan fi'li. An salatihim. Dia tidak sempurnakan semua tu. Tomak ninahnya ke laut.
Kemudian yang ketiga, tanpa tomak ninah. Solatnya tu macam ayam. Tidak ada patok makanan. Tidak ada patok makanan. Kan? Patok tanah. Lajunya bukan main. Yang bila kita solat laju semacam itu, pernah tak kita tanya diri kita, kenapa kita nak laju-laju? Adakah kita tak selesa berada dalam satu ruang, satu suasana bersama dengan Allah? Tuan-tuan, tak kala anda melakukan solat, anda sebenarnya memasuki ruang bersendirian dengan Allah. Hubungan anda dengan dunia patutnya putus. Anda dengan Allah. Kenapa nak cepat-cepat? Tak selesa? Tak bahagia? Tidak gembira? Banyak lagi kerja lain nak settle ni Ustaz. Baju belum gosok, kain belum lipat. Anda lebih utamakan baju tak bergosok tu berbanding Allah? Drama dah nak habis Ustaz. Anda lebih pentingkan drama itu berbanding Allah? Nak dengar kuliah online Ustaz. Jangan terburu-buru. Susun, rancanglah masa anda. Kalau isyak, lewatkanlah isyak. Kalau nak dengar kuliah online. Alah, kuliah online kan berakam. Ya, terima kasih doktor. Komunikasi sakral. Waktu itulah kita benar-benar berhubung dengan Allah. Cuma ialah bila kita jadi imam, kita tak boleh nak buat macam kita saja punya ruang dengan Tuhan. Jadi imam lain pula dia punya dia punya strategi. Sebab kita bawa jemaah. So kita tak bolehlah nak terlalu berlama-lama. Sebab ada jemaah yang tidak sama cara kita menanggap ruang solat tu. Jadi kita bawa sekadarnya. Sama macam Nabi, tak kala baginda mendengar tangisan anak kecil, baginda mempercepatkan solat tu. So level jadi imam berbeza. Tapi kalau kita solat sendiri-sendiri, cubalah luangkan masa benar-benar anda feel berkomunikasi dengan Allah tu. Dan yang keempat, Imam Asy-Syaukani kata, ada yang melengahkan solat dan melakukannya di hujung-hujung waktu. Tujuannya kerana mereka tak pentingkan solat. Dia ada beza solat di hujung waktu kerana tuntutan kerja dengan solat di hujung waktu sebab dia tak pentingkan. Nabi SAW pernah buat solat zuhur di hujung waktu. Habis Nabi solat zuhur, kemudian azan, kemudian solat asar. Nabi pernah buat macam tu.
Nabi buat ujung zuhur, kemudian asar. Nabi bagi tahu, Nabi buat macam tu nak bagi tahu pada para sahabat, inilah tempoh waktu zuhur. Waktu zuhur, start tergelincir matahari sampai waktu ini. Dan ada yang melihat hadis itu sebagai dia seolah-olah dijamakkan solat zuhur dan solat asar. Ini terpakai kepada mereka-mereka yang bertugas dalam ruang kerja yang berisiko. Doktor, kan, pegawai perubatan, yang tugasnya itu dia tak boleh simply dengar azan terus tinggalkan pesakit dan pergi solat. Tak. Dia kena attend pesakit sampai selesai. Baru dia dah pergi. Dan cuba tengok perbincangan Yusuf Qaradawi tentang solat semasa. Ruang lingkup yang diberikan. Kadang kalau doktor pakar jantung misal kata, dia perlu menghadiri attend satu-satu dekat teater pembedahan tu, Dewan Bedah, berbelas jam. Habis solat dia macam mana? Itu dibincangkan secara panjang lebar. So basically tentang solat ni, dia ada ada topik khusus. So menjaga solat, an solatihim, dia dikutuk fawaid, dikutuk berkenaan dengan solat, dan Allah tak sebut fi solatihim. Ini merupakan rahmat Allah. Kalau disebut fi solatihim, kita ada masalah. Kita ada masalah. So kita cuba untuk jaga solat kita supaya tidak dikutuk sebagai lalai, an solatihim. Perkara-perkara di luar dan berkaitan dengan kepentingan, menjaga kepentingan solat. Okey. Kemudian wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Lagi sekali untuk ayat penutup ni, lagi sekali Allah ulang balik berkaitan kesalahan terhadap manusia. Berkaitan kesalahan terhadap manusia. Ayat 2 dan 3 kan berkait dengan manusia. 4, 5, 6 berkait dengan Allah. Dia solat sebab nak tunjuk pada manusia. Dia solat lalai. 7 kembali berkaitan dengan manusia. So basically suratul Ma'un terbagi kepada 2 dimensi. Bagaimana hubungan kita dengan manusia, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Cuma in between hubungan dengan manusia tu, Allah letakkan hubungan dengan Allah. Dan rupanya keadaan-keadaan semacam ini, kita melihat benda yang tidak adil dilakukan oleh kita. Apa dia? Oh, kalau dengan manusia kita tidak beri hak mereka, dengan Allah kita sibuk nak tunjukkan pada manusia. So kedua-duanya kita dalam keadaan apa? Zalim. Kita tidak adil. Solat sepatutnya kita tunjuk pada Allah. Solat ni sepatutnya kita menghadap Allah dan hanya untuk Allah. Bukan nak tunjuk pada manusia. Dan yang terakhir, wa yamna'un al-ma'un. Dia enggan menolong dengan barang berguna. Dia enggan memberi pertolongan. Al-ma'un maksudnya mereka menghalang. Al-ma'un, mereka menghalang.
So, apa maksud dia ni? Ia adalah suatu yang kecil dan tidak bernilai besar. Jadi suatu yang kecil, basically nilainya itu tak besar, dan kalaupun hilang, dia tidak memberi kesan pada kita. Al-ma'un ni maksudnya benda yang kecil, dia tidak besar, dan kalaupun hilang, dia tak memberi kesan pada kita. Kerana itu para sahabat kata, dia merujuk kepada wa yamna'un al-ma'un ni merujuk kepada zakat. Sebab zakat tu nilai dia 2.5%. Dia tak banyak berbanding dengan harta yang kita ada. Ini zakat pun dia tak keluarkan. Wa yamna'un al-ma'un. Dan orang yang tidak memberi sedikit pertolongan, wa yamna'un al-ma'un. Sikit pun dia tak nak keluarkan. Zakat pun tak nak bayar. Sedangkan zakat 2.5%. Dia tak pandang 2.5%. Dia pandang berapa jumlah yang dia keluarkan. Kalau dia untung 1 juta, 2.5% dari 1 juta ialah 25,000. Nilai 25,000 tu besar, tuan-tuan. Tapi kalau dibanding dengan 1 juta, itu baru 2.5%. Kalau kita ada 100, kita perlu keluarkan RM2.50. Kan kecil. Tapi sebab kita ada 1 juta, dia jadi 25,000. So 2.5% itu kecil. Itu pun Allah kata mereka tak nak keluarkan. Wa yamna'unal ma'un. Kan dia sepatutnya benda tu tidak menjadikan kita kedekut. Contohnya macam ni lah. Kita ada, dekat rumah kita ada pipe dekat luar tu kan. Pipe air dekat luar. Katalah ada orang datang, pemungut sampah tu datang. Dia kata, boleh tak nak tumpang cuci tangan? Kan, nak tumpang cuci tangan, dah pipe ada. Sepatutnya kalau normal, kita dengan rela hati bagi. Kan benda tu, alah kecil je kot. Takkan air macam tu pun nak kedekut. Tapi orang yang buruk perangai ni, benda sikit macam tu pun dia nak charge. Benda sikit macam tu pun, sekali buka RM5. Benda macam tu pun nak berkira. Tu wa yamna'un al-ma'un. Benda tu dia nak berkira. Kan sebab cara dia berfikir, kenapa aku nak bagi pada dia? Itu barang aku. Alasan dia valid. Alasannya valid. Alasannya valid. Wa yamna'un al-ma'un. Allah kata benda sikit tu pun dia nak berkira. Benda sikit tu pun dia nak berkira. So, orang-orang yang teruk adalah mereka yang keras hati dari nak menolong orang lain. Orang yang keras hati dari nak menolong orang lain. So, Pangeran Hajar Samsiah, dia kata, Ustaz, adakah orang-orang yang melewatkan waktu solat dikira termasuk orang yang lalai dan termasuk orang-orang yang celaka yang akan dimasukkan dalam neraka? Oh, kejap. Surah ini tak sebut tentang masuk neraka ke tak. Tak sebut pasal tu. Allah cuma kata mereka ni mendustakan agama. Mereka ni mendustakan agama. Kerana dia tak jaga hubungan dengan manusia dan melalaikan hubungan dengan Tuhan. Tak sebut tentang neraka ke syurga dalam surah ni, tak.
Cuma bila dia berterusan semacam ini, hati dia akan menjadi keras. Hati dia akan menjadi keras. So, tips untuk melembutkan hati ialah tolong jaga hubungan kita dengan Allah dan tolong bantu orang lain. Nak lembutkan hati, tolong jaga hubungan kita dengan Allah, solat kita, dan biasakan diri untuk memberi, bantu orang lain. Begitu. Tolong cari jalan nak bantu orang lain dan cari jalan untuk memperbaiki nilai solat kita. Sebab banyak lagi sebenarnya perkara-perkara dalam agama ni, benda-benda yang besar perlu dibuat. Tapi dalam surah ni Allah mention perkara kecil. Bantu anak yatim, kan? Bagi makan orang miskin. Benda tu kecil, wa yamna'unal ma'un, bantuan-bantuan kecil. Well, perkara ni walaupun kecil, kita perlu selesaikan. Kerana kalau perkara kecil ini pun tidak boleh settle, apatah lagi perkara yang lebih besar. Dia semacam tu. Dia tidak directly sebut tentang masuk neraka ke masuk syurga, tapi dia memberi impak yang ke masa panjang. Terutamanya bila Allah kata tentang inilah bentuk mendustakan agama. Okey, tukang kebun tak perlu minta kebenaran dari majikan tuan rumah ke untuk benarkan orang lain cuci tangan guna paip air di halaman rumah majikan. Tukang kebun bukan tuan rumah. Tukang kebun bukannya tuan rumah. Dia perlu juga dapatkan. Dan dia tidak perlu dapatkan mandat tu setiap kali orang nak minta. Tak. Dia perlu bincang dulu sebelum dia bertugas ke, di hari pertama dia bertugas, okey tuan, saya jaga kebun dan saya akan guna facilities dekat sini dan saya minta mandat untuk uruskan. So segala bentuk pengurusan di bawah tukang kebun. So kalaupun orang luar minta, apa, cuci tangan ke apa, atas mandat tukang kebun lah. Tapi itu perlu clear dulu dengan majikan. Mana tahu orang buang sampah ke apa ke, nak tumpang, ambil air sikit, boleh tak saya bagi? Itu peranan tukang kebun tu kena minta dari tuan rumah. Bukannya setiap kali orang nak guna dia minta, tak. One off, sekali minta je. Begitu. Dan tuan rumah perlu mention, okey, ataupun apa saja kita nak panggil tukang kebun kita, siapa-siapa saja yang nak minta bantuan ke, kalau atas kapasiti boleh bantu, silakan. Saya tak ada masalah. Tu perlu meredai tu. Ustaz, jika kita musafir kadang nak berhenti solat di tempat solat tu penuh, tak selesa. Jadi kita lewatkan solat untuk cari masjid supaya solat lebih selesa. Macam mana Ustaz? Macam mana tu ya? Jika masih dalam waktu, okey je. Yang kita khawatir ialah berada di luar waktu. An ni tentang, okey. Katalah ini waktu solat. Okey. Inilah kod ini. Nampakkan pen ni. Ini waktu solat. Dan sebelah sini awal waktu. Sebelah sini ada tempoh awal waktu dan dia menuju ke penghujung. Sini akhir waktu. Sini awal waktu, sini akhir waktu. So, ni adalah apa yang ada dari sini sampai sini. Apa yang ada dari sini sampai sini. So, selagi mana kita solat,
Daripada sini sampai sini, dia masih dikira di dalam waktu solat tu. Orang yang melalaikan solat ialah waktu solat ni dia lalaikan, dia buat waktu lain. Macam tu. Dia ada masa untuk buat solat ni di sini, tapi dia lalaikan, dia buat di sini. Di luar waktu. So kalau soalan tu dia kata nak berhenti ke R&R penuh, kena cari masjid. Mungkin tengah cari masjid tu, dia sampai masjid di sini. Dia masih dalam waktu. Dia masih dalam waktu. So itu tidak dikira sebagai melalaikan solat. So tuan-tuan dan puan-puan, tuan rumah awal-awal, tuan rumah perlu awal-awal izinkan pada pekerja ataupun pada siapa sahaja yang berada, staf kita mungkin, pada perkara yang wajar untuk ditolong. So tak perlu minta izin. Kadang mungkin ada orang datang. Kalau dulu saya dekat Sabah, ada keluarga-keluarga yang susah datang minta beras kadang, minta gula kadang. So mak saya selalu pesan, kalau mak tak ada kat rumah, ada orang minta, dia dah siapkan. Kalau beli gula tu, gula 2 kilo ke 1 kilo, dia akan beli pack 1 kilo tu 5-6 macam tu. So kalau ada orang datang minta, ambil 1 kilo, bagi. Kalau dah habis kat situ, bagi tahu pada orang, minta maaf, gula dah habis, boleh tak datang esok? Kita perlu, kita orang yang mampu, ada yang mampu dan lebih dari kemampuan, beli lebih. Niatnya, kalau ada orang yang susah, kita nak bantu. Memang mak bapak kita dulu sudah laksanakan, sudah buat benda ni untuk pandu kita. Tinggal lagi kita bila besar, kita tak nampak benda tu sebagai kemestian. Sebab selalunya kita menganggap dekat rumah mak aja untuk buat tu. Kat rumah kita tak buat. Sebab tu kita buat. Dan tak salah pun sebenarnya memberi. Walaupun mungkin orang tu kaya. Ataupun kita melihat orang tu mungkin berada, orang ada-ada. Tapi macam tadi saya sebut, gaji dia 20,000, tapi komitmennya tinggi. So tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu berakhir surah Al-Ma'un, dan nanti kita akan sambung pula surah seterusnya, surah Al-Kautsar, surah yang Allah lantik. Alasan Allah lantik mereka-mereka yang layak mengganti dominasi kafir Quraisy yang sudah hilang kelayakan dari menjaga kota suci Mekah. Gitu. Ustaz, ada orang minta air untuk basuh tangan dan buah di pokok di rumah anak kita. Tuan-puan, mak bapak dia ada kuasa veto terhadap anak. Harta anak adalah harta mak bapak. So apa saja mak bapak buat terhadap harta anak itu, anak tak boleh persoal. Tak perlu minta kebenaran pada anak. Tak. Itu level mak bapak terhadap anak. Sehingga kan tuan-puan, katakanlah kalau ada bapa bunuh anak dia. Kalau ada bapa bunuh anak dia, bapa itu dia tak kena hukum hudud balas balik. Masalah macam tu. Tu level orang tua terhadap anak. Duit gaji anak mak ayah boleh minta ke? Duit gaji anak patutnya anak yang bagi, tak perlu mak bapak minta. Namun
dia tengok kondisi. Kalau mak bapak tu susah, ya anak perlu bantu. Tapi kalau mak bapak tu senang, mak bapak kena bantu anak. Sebab anak baru nak hidup. Anak baru nak hidup. So mak bapak yang dah lama hidup perlu lebih matang. Ada mak bapak, dia dah senang. Dia dah ada pencen. Tapi dia wajibkan anak dia, tiap bulan kau kena bagi belanja pada mak bapak. No, tak. Itu bukan ajaran agama. Tak. Mak bapak kena tengok anak dia punya kehidupan. Well, anak-anak ni, dia baru hidup, baru berkeluarga. Dan tempoh masa baru hidup ni tuan-puan, sangat menggigit dan mencengkam. Sangat menggigit dan mencengkam. Keperluan duit, keperluan komitmen tu tinggi. Saya punya guru dekat Masjid Negara ni, arwah Ustaz Kisamuddin, selalu memberi penekanan tentang nafkah mak bapak terhadap anak. Nafkah mak bapak terhadap anak, terutamanya waktu COVID hari itu, anak-anak terpaksa buat 2-3 kerja untuk sara hidup. Bukan saja sara hidup dia, tapi dia kena bagi pula pada mak bapak. Sedangkan mak bapak dia ada duit pencen. Gitu. Boleh bagi zakat kepada anak yang susah? Alamak. Zakat ni kena bagi pada pihak berautoriti dulu. Zakat ni perlu bagi pada pihak berautoriti dulu. Dan kalau nak bagi pada anak kita yang susah, yang itu kena tanya pada lembaga zakat. Kena tanya pada pihak berautoriti. Boleh tak saya bagi zakat pada anak saya yang susah? Nah, tentang hukum-hukum ni saya tak mahir tentang itu. So, hubungan tentang anak dan mak bapak ni perlu diperhalusi. Sebab anak ni adalah amanah, tuan-tuan. Anak ni amanah. So, bila kita betul dalam membangunkan amanah, maka kita akan dapat benefit dan manfaatnya. Benefit dan manfaatnya. Contohnya macam ni lah. Katalah saya pinjam kereta Dr. Fatimah. Saya pinjam kereta Dr. Fatimah sebab saya tak ada kereta nak pergi kerja. Kereta masuk bengkel, tak ada kereta nak pergi kerja, dan kebetulan Dr. Fatimah lebih kereta dan dia bagi pinjam. So, bila saya pinjam kereta dia, adakah wajar saya minta pada kereta tu duit minyak dan tol? Tidak, kereta yang saya pinjam tu, itu bukan, itu kan amanah. So, saya tak wajar minta sesuatu dari apa yang saya diamanahkan. Anak-anak kan amanah buat kita dari Allah. Takkan kita nak minta dari amanah yang Allah titipkan pada kita. Patutnya kita minta pada Allah. So, apa yang kita guna kereta tu, maintenance-nya, minyaknya, tolnya, semua atas kita. It's on us. Walaupun berpuluh tahun kita guna. Dan akhirnya bila sampai tempoh waktunya, kita perlu kembalikan kereta yang kita pinjam tu kepada owner. Kepada Allah. Terima kasih. Zakat tak boleh bagi pada anak. Kita boleh bagi hadiah.
hadiah. Tapi yang penting dalam pada kita nak berurusan dengan anak yang dah dewasa, adakanlah bentuk komunikasi, perbincangan yang baik. Kalaupun kita nak guna harta dia kan untuk bantu orang lain, mungkin anak ada idea, pendapat dan kepentingan tersendiri. Kita mungkin ada idea kita. So untuk harmonikannya, buatlah perbincangan. Supaya kita capai win-win situation. Win-win situation. So tuan-tuan dan puan-puan, next kita akan masuk ke Suratul Kautsar. Terima kasih kerana bersama pada pagi ini. Saya tutup majlis dengan permohonan agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita memahami panduan-panduan yang disampaikan oleh Quran. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi masa pun 9.13, jadi Ustaz pun dah menjawab soalan-soalan yang diajukan di Google Meet. Dan jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim yang mentadbur surah Al-Ma'un, dan kita akan sambung dengan surah Al-Kautsar nanti. Daripada apa yang kita dapat tadi, pengajarannya iaitu menjalin